Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji G. Noor turun padang meninjau keadaan penduduk terjejas banjir dan tanah runtuh di Penampang dan Putatan. Lawatan bermula di PPS Kampung Sarapung sebelum ke Putatan. Datuk Haji G menyerahkan bantuan tunai dan bakul makanan kepada 40 keluarga terjejas di PPS Sarapung selain melawat 2 PPS di Putatan yang menempatkan hampir 400 penduduk. Bagi Ketua Menteri, kebajikan rakyat sentiasa menjadi keutamaan. Beliau turut menghargai usaha agensi kerajaan, pasukan keselamatan dan sukarelawan yang mengurus penduduk yang berlindung di PPS. Kita akan mohon daripada NADMA untuk bantu semua mangsa banjir ini. Kita bagi bantuan kepada setiap mangsa ketua isi rumah RM1,000 seorang. Ini bantuan daripada kerajaan. Datuk Haji G turut meninjau kawasan tanah runtuh di Jalan Tun Fuad Stevens. Bencana kali ini melibatkan banjir, tanah runtuh serta gangguan elektrik dan air. Bagi membantu penduduk terjejas, kerajaan negeri menyediakan RM11 juta, manakala kerajaan persekutuan menambah RM10 juta melalui NADMA. Perkembangan banjir. Jumlah penduduk terjejas banjir di Sabah terus meningkat. Setakat tengah malam tadi, 2,212 penduduk daripada 579 keluarga ditempatkan di 18 pusat pemindahan sementara. Penampang antara 5 daerah terjejas banjir kali ini. Semua ketua polis daerah di negeri ini diarah segera mengambil tindakan sejurus menerima aduan berhubung kejadian bencana alam. Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Jaute Diku berkata, semua bilik gerakan polis diarahkan sentiasa siap siaga 24 jam. Kita minta supaya orang ramai apabila pihak PDRM memberikan arahan ataupun nasihat berkaitan dengan keadaan semasa, orang ramai hendaklah mematuhi arahan-arahan yang diberikan. Beliau ditemui RTM di Kampung Sarapung, Penampang. Kampung Sarapung merupakan antara kawasan terjejas tanah runtuh yang mengorbankan seorang warga emas Jumaat lalu. Datuk Jaute turut mengingatkan penduduk, khususnya mereka yang tinggal berhampiran lereng bukit, supaya berpindah ke kawasan lebih selamat bagi mengelak tragedi kehilangan nyawa akibat tanah runtuh. Banjir yang melanda daerah Beaufort sejak lebih seminggu lalu menjejaskan kehidupan penduduk. Hujan berterusan dan cuaca tidak menentu menjadikan banjir kali ini dijangka berpanjangan. Setakat ini, 42 kampung terjejas termasuk 35 kampung sepanjang Jalan Bintuka Gadong yang terputus hubungan sepenuhnya. Jadi sudah tentu sebarang kemungkinan banjir akan meningkat dan banyak lagi mangsa banjir akan dipindahkan. Jadi kita mengharapkan pihak bencana daerah bersiap siaga untuk sebarang kemungkinan. Beliau turut menekankan keperluan menghantar bantuan bakul makanan segera ke kampung-kampung terputus hubungan bagi meringankan beban penduduk. Penduduk terjejas banjir di Kimanis tidak akan diabaikan. Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA telah diminta menyalurkan bantuan segera bagi memastikan keperluan asas dapat dipenuhi. Ahli Parlimen Kimanis, Dato' Muhammad Alamin berkata, banjir luar biasa kali ini melanda hampir keseluruhan kawasan di Dun Membakut dan Dun Bongawan. InsyaAllah saya akan berhubung dengan pengurusi NADMA sendiri di Kuala Lumpur untuk mendapatkan bantuan yang lebih cepat dan lebih banyak, cara bantuan yang lebih berkesan. Beliau berkata demikian ketika meninjau situasi banjir di PPS Dewan Masyarakat Bongawan. Setakat ini, 3 PPS diaktifkan di Parlimen Kimanis. Ini untuk pindah sebab tidak dapat tidur pun. Dalam kan. Katil, tiram semua basah. Tidak ada tempat lima baring. Cuma dokumen penting saja. Buku-buku, dokumen, buku bank. Itu saja pakaian. Pakaian pun 2-3 pasang saja. Lain dah dapat diselamatkan lagi. Tadi aku dari awal sebelum ada air kan
galak masuk penjagaan sudah dapat kereta limpas kan. Ini mana dapat limpas kereta lagi sudah air banget tuh. Tolong sudah. Ini pun dekat sungai kan. Bagi membantu penduduk terjejas banjir dan tanah runtuh di Sabah, Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu APCO melancarkan tabung bantuan bencana dengan dana permulaan RM100,000. Presiden APCO Dato' Iwan Benedik berkata, dana ini akan diagihkan kepada bahagian parti di daerah terjejas bagi menyalurkan bantuan terus kepada masyarakat yang memerlukan. Tabung tersebut merupakan sumbangan dalaman parti dan tidak melibatkan kutipan orang ramai. Dato' Iwan berkata demikian ketika merasmikan Konvensyen Rakyat Kadamaian yang berlangsung di Dewan Terbuka Kadamaian Square, Kota Belud. Konvensyen turut menampilkan laporan pencapaian pembangunan sejak tahun 2018. Antaranya projek jalan kampung, program penyukatan tanah pantas, bantuan pendidikan, kemudahan sekolah, rumah ibadat serta pelbagai inisiatif keusahawanan dan koperasi. Rakyat diajak terus memperkukuh perpaduan sempena sambutan Hari Malaysia yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Musa Aman menegaskan perpaduan menjadi asas kekuatan negara. Dalam perutusan sempena Hari Malaysia, Tun Musa turut mengingatkan pemimpin supaya tidak menimbulkan perpecahan demi kepentingan politik sempit. Sebaliknya menumpukan kepada dasar yang membawa kemajuan kepada rakyat dan negara. Tun Musa juga menzahirkan ucapan takziah kepada keluarga terjejas banjir dan tanah runtuh di negeri ini. Beliau mengajak rakyat menyalurkan bantuan bagi meringankan beban keluarga terlibat bencana selain mematuhi arahan pihak berkuasa. Sementara itu, Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor dalam perutusannya mahu rakyat terus menjiwai erti sebenar sambutan Hari Malaysia. Ia perlu diraikan dengan semangat patriotik serta kecintaan kepada negara. Datuk Haji Ji turut menggesa agar perpaduan dan keharmonian rakyat berbilang kaum dan agama terus dipelihara. 16 September adalah tarikh keramat penubuhan Malaysia yang menjadikan negara ini berdaulat dan merdeka. Justru, rakyat Malaysia perlu mengingati hari bersejarah ini. Kesatuan, kebersamaan dan perpaduan perlu sentiasa dipelihara demi kepentingan tanah air. Pasukan Teknikal Sabah Electricity SE giat membaik pulih tiang menara elektrik yang tumbang di Kampung Sarapung, Pinampang. Kerja pemulihan berdepan cabaran berikutan hujan dan laluan sukar untuk masuk ke lokasi. Tiang menara ini tumbang Jumaat lalu susulan hujan lebat. Ketua Pegawai Eksekutif Sabah Electricity, Datuk Muhammad Yaakob Jaafar, dalam satu kenyataan menegaskan keselamatan anggota kerja menjadi keutamaan. Namun, mereka tetap berusaha siang dan malam bagi memastikan bekalan elektrik dipulihkan segera. Bagi mempercepatkan kerja pemulihan, Sabah Air Aviation membantu mengangkut peralatan menggunakan helikopter untuk mendirikan sistem pemulihan sementara Emergency Restoration System atau ERS. Datuk Muhammad Yaakob memohon kerjasama dan kesabaran orang ramai sementara kerja pembaikan diteruskan demi memastikan bekalan elektrik kembali stabil untuk kesejahteraan rakyat Sabah. Baik, sekian paparan Berita Pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini Berita Pagi Sarawak bersama Lydia Yusrina Abdul Ilyas. Malaysia Madani, rakyat disantuni.